Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada Ustazah Solehah binti Yahya Zikri. Nama saya Muhammad Umar Hakim bin Abdul Aziz, dan pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan tentang cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP, dan hubungannya dengan etika ekonomi dalam pelbagai peradaban. Seperti mana kita ketahui, semenjak 18 Mac 2021, negara Malaysia dan seluruh negara telah dilanda dengan wabak penyakit COVID-19, dan negara kita telah mengambil langkah keselamatan bagi menghadapi wabak COVID-19 ini dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP yang dijalankan di seluruh negara Malaysia, dan negara luar juga mengamalkan perintah ini yang telah dikeluarkan oleh WHO, iaitu World Health Organization. Jadi ketika itu Malaysia telah dipimpin oleh bekas Perdana Menteri kita, iaitu Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun kerajaan telah mengambil langkah ini, seperti mana kita tahu, tak semua yang akan berlaku dengan berjayanya. Ekonomi di negara kita merosot untuk mendadak disebabkan terdapat beberapa atau sebahagian sektor perniagaan terpaksa ditutup atau diberhentikan bagi memberi jalan kepada keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Hal ini kerana semua operasi-operasi perniagaan kecil-kecilan atau yang tidak berkaitan dengan keperluan asas di rumah terpaksa diberhentikan atau ditutup supaya tidak ramai pekerja-pekerja yang keluar untuk terjebak dengan COVID-19. Oleh hal ini, ramai pekerja-pekerja kilang kecil-kecilan terpaksa diberhentikan oleh pengurus-pengurus bagi mengurangkan kos pembayaran gaji kepada kerja yang tidak boleh datang bekerja semasa PKP. Jadi semasa inilah sebahagian besar rakyat Malaysia terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini kerana hilangnya sumber pendapatan bagi menampung keperluan harian keluarga. Jadi walaupun hal ini terpaksa dilakukan, tapi ianya juga memberi impak-impak yang positif kepada negara Malaysia. Jadi untuk demikian, saya akan melepaskan atau memberikan kepada ahli perasaan yang lain untuk membentangkan lagi tentang isu ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Firdaus. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau dipanggil sebagai PKP. So, antara cabaran yang berlaku di dalam Malaysia dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini seperti peningkatan tinggi bagi aktiviti kurir yang dijalankan di dalam Malaysia. Dengan berkembangnya bisnes atas talian atau online, bisnes kurir logistik telah berkembang dengan pesat atas permintaan yang meningkat daripada kebanyakan bisnes yang dijalankan secara atas talian ini. Dan cabaran untuk para peniaga yang baru memulakan perniagaan mereka secara talian terpaksa bersaing dengan para peniaga lain yang sudah lama menjalankan perniagaan mereka secara talian ini. Dan ia juga dengan banyaknya bisnes atas talian ini, dia juga menyebabkan kebanyakan barang yang diterima oleh pembeli rosak teruk, dan mereka tidak dapat meminta wang pulangan kerosakan daripada penjual barang kerana punca yang berlaku itu disebabkan oleh pekerja kurir yang digunakan oleh penjual. Dan ia menyebabkan bisnes ekonomi menjadi merosot dalam sektor online ini. Next ialah impak dalam sektor pertanian. Impak yang dihadapi oleh usahawan tani, mereka akan menghadapi masalah lambatkan hasil pertanian akibat penutupan beberapa sektor sokongan seperti peruncitan dan pengangkutan.
Mereka juga akan menghadapi masalah kekurangan rizal tunai yang memburukkan lagi masalah kerana pendapatan yang mereka hanya bergantung kepada jualan harian sahaja. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya, Muhammad Aiman bin Rosli, akan membentangkan isi seterusnya. Isi yang ketiga ialah kesukaran mencari sumber pendapatan akibat isu pemotongan gaji. Cabaran utama ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ialah rakyat Malaysia terpaksa menanggung kehilangan mata pencarian yang menjadi sumber utama mereka dalam meneruskan kehidupan. Hal ini kerana semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibuat, kerajaan terpaksa menutup sepenuhnya sektor ekonomi di seluruh negara, termasuk industri pelancongan, industri perniagaan, industri pertanian, industri perindustrian dan lain-lain lagi. Hal ini disebabkan oleh terdapat sebilangan besar syarikat terpaksa mengambil tindakan memberhentikan pekerja-pekerjanya bagi mengurangkan kos kerugian yang dialami sepanjang pandemik ini. Golongan B14 juga menerima tempias apabila rata-ratanya hilang punca pendapatan semasa tempoh PKP dijalankan. Periuk nasi golongan B14 ini seolah-olah tertutup rapat apabila satu-satunya sumber pendapatan yang diharapkan tidak dapat dijalankan seperti biasa. Ini jelas menunjukkan bahawa pelaksanaan PKP dalam mengurangkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 banyak memberi kesan negatif kepada rakyat Malaysia, terutamanya dari segi sumber pendapatan. Isi yang seterusnya ialah kadar pengangguran terhadap siswazah dan tenaga kerja. Akhir sekali, cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dihadapi ialah peningkatan pengangguran terhadap siswazah dan tenaga kerja. Wabak COVID-19 ini telah menggemparkan seluruh dunia dan kesan darinya agak dahsyat apabila seluruh dunia terpaksa menerima impak yang besar terhadap sistem politik, ekonomi serta kesihatan dan lain-lain lagi. Wabak ini telah menjejaskan ekonomi di Malaysia terutamanya dari sektor pekerjaan. Hal ini dibuktikan apabila banyak syarikat-syarikat terpaksa menghentikan operasi bagi mengurangkan penularan wabak ini. Menurut laporan statistik tenaga buruh 2020 hasil dari kerjaan pengesahan siswazah, lepasan universiti yang datang dari golongan B14 antara yang mendominasi senarai penganggur. Hal ini kerana kurangnya peluang pekerjaan diberikan serta nilai gaji yang tidak setimpal dengan pelajaran yang diperoleh menyukarkan para siswazah untuk membantu keluarga dalam meneruskan kehidupan di dalam norma yang baru ini. PKP telah memberi impak negatif ke atas pasaran buruh kerana mempunyai kadar pengangguran yang tinggi. Hal ini menyebabkan graduan mengalami tekanan jiwa apabila mengenangkan nasib mereka yang masih belum ada pekerjaan meskipun telah lama menghabiskan pelajaran. Situasi ini akan bertambah teruk jika kadar jangkitan COVID-19 bertambah kerana jumlah penganggur juga akan bertambah. Tambahan pula, majikan membuang pekerja bagi menjimatkan kos juga menjadi satu cabaran bagi ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dijalankan. Terdapat banyak rakyat Malaysia yang menderita akibat daripada kehilangan pekerjaan yang tetap kerana terlalu banyak syarikat sektor awam maupun swasta telah muflis. Ini menyukarkan bagi seluruh rakyat yang kehilangan pendapatan tetap untuk menyara keluarga, lebih-lebih lagi ketika kos sara hidup yang kian meningkat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dilaksanakan. Sekian sahaja pembentangan saya untuk cabaran. Sekarang saya akan berikan kepada Irfan untuk meneruskan pembentangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aiman. Sebelum itu, nama saya Muhammad Irfan Hafizi bin Fakul Aziz. Sekarang saya akan membentangkan tentang cadangan dalam mengurangkan kadar pengangguran semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, ramai individu yang kehilangan pekerjaan khususnya yang bekerja dalam sektor swasta. Selain itu, keadaan ini juga memberikan impak pada pekerja dalam sektor profesional seperti juruterbang dan jurutera. Oleh itu, dalam hal ini kita dapat lihat bahawa jumlah peluang pekerjaan juga akan menjadi amat terhad dan penggunaan tenaga kerja yang sedia ada akan berkurangan. Perkara ini menyebabkan lebih ramai akan mengejar peluang pekerjaan yang menyebabkan skop antara sesuatu bidang itu semakin mengecil. Kita perlu mengambil kira daripada sudut mereka yang memang nasib seperti kehilangan pekerjaan dan mereka yang kembali mencari peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
Oleh itu, semestinya pihak-pihak yang bertanggungjawab perlulah memainkan peranan dalam membantu rakyat yang menanggung beban tersebut. Pihak atasan perlu menunjukkan beberapa dasar bagi memantapkan semula keadaan ekonomi rakyat ketika menghadapi pandemik COVID-19. Contohnya dengan mewujudkan sistem sokongan mencari pekerjaan. Seperti yang kita tahu, pada tempoh pemerintah kawalan pergerakan ini, kebanyakan masyarakat lebih bergantung kepada platform atas talian. Selari dengan perkara tersebut, sistem sokongan atas talian dijadikan sebagai platform untuk mendapatkan maklumat dan melakukan permohonan perlulah diwujudkan. Walaupun di Malaysia sudah wujud platform-platform bagi mencari pekerjaan seperti JobStreet dan Jobs Malaysia, namun kedua-dua platform tersebut merupakan platform yang wujud secara bersendirian dan menyebabkan khidmat yang ditawarkan adalah sekadar mendapatkan informasi tentang jawatan-jawatan yang mempunyai kekosongan. Perkara seperti ini menyukarkan ramai pihak yang kehilangan pekerjaan untuk mencari pekerjaan secara fizikal. Seperti yang kita tahu, dengan mewujudkan platform sebegini bukanlah perkara yang mudah, tetapi sekiranya terdapat kerjasama yang erat dalam jangka masa yang panjang oleh semua pihak, antara pihak kerajaan dan pihak majikan, pasti perkara ini dapat dijayakan dengan sebaiknya. Selain itu, isi rumah juga memainkan peranan yang penting. Contohnya, isi rumah perlulah melakukan penilaian semula terhadap berlagak pembelanjaan bulanan, terutama dari segi barangan-barangan keperluan seharian mereka. Pengurusan kewangan yang baik dipercayai mampu membantu dalam pembentukan ekonomi isi rumah yang lebih mantap. Pihak isi rumah perlulah mengutamakan pembelanjaan untuk keperluan harian dan pembayaran hutang yang tertunggak terlebih dahulu. Terdapat pemerhatian yang menyatakan bahawa sebahagian besar pihak isi rumah yang terbeban adalah disebabkan oleh penggunaan kewangan mereka yang lebih terarah digunakan untuk gaya hidup. Dalam situasi seperti ini, mereka perlulah mempunyai kesedaran bahawa pendapatan isi rumah perlulah digunakan sebaiknya bagi memenuhi keperluan harian dan bukannya kehendak demi menunjukkan kemewahan hidup semasa era pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ini. Krisis ini mungkin memberikan impak yang besar kepada kebanyakan isi rumah, akan tetapi sekiranya kita memandang dari segi positif, krisis ini mengajar kita bahawa kebergantungan terhadap satu sumber pendapatan adalah tidak menjamin ekonomi yang kukuh dalam institusi keluargaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Irfan. Sebelum saya meneruskan perbincangan isi cadangan yang lain, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Amir bin Ahmad. Antara cadangan yang lain iaitu terutamanya cadangan kepada kerajaan. Kerajaan sepatutnya memberi bantuan gadget seperti komputer riba kepada pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. Hal ini kerana sesi persekolahan dan kuliah di universiti dijalankan secara atas talian atau dinamakan PDPR. Gadget ini juga boleh memberikan banyak manfaat kepada pelajar dan dapat membantu mereka untuk menghadiri kelas dalam talian dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah ataupun guru. Selain itu, kilang yang mengeluarkan barangan keperluan boleh diubah sesuai untuk menghasilkan produk yang diperlukan untuk melawan COVID-19 seperti termometer, inframerah, visor, peralatan ujian COVID-19 dan juga sebagainya adalah perlu diambil alih oleh kerajaan supaya boleh digunakan untuk mengeluarkan barangan keperluan ini. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia perlu mengambil inisiatif untuk membantu mereka kehilangan pekerjaan. Majikan harus melancarkan satu skim yang membantu semua keluarga dan individu yang pendapatan tidak mencukupi untuk mendapatkan keperluan asas. Pelaksanaan skim ini hendaklah berdasarkan pekalan data sedia ada, rekod kerajaan melalui pelaksanaan BRIM, bantuan sara hidup dan bantuan keprihatinan negara. Selain itu, antara cadangan yang lain ialah cadangan kepada masyarakat. Disebabkan banyak syarikat terpaksa memecat pekerja semasa PKP, ramai anak muda terpaksa menganggur kerana kehilangan pekerjaan. Oleh itu, golongan muda digalakkan menceburi bidang perniagaan dalam atas talian. Mereka boleh bekerja dari rumah ataupun membeli belah dalam talian atau boleh berurus niaga menggunakan platform perniagaan digital seperti Shopee dan juga Lazada. Mereka boleh cuba mencebur diri sebagai dropship, iaitu memainkan peranan penting dalam mempromosikan dan akhirnya produk itu telah dijual. Beliau perlu kreatif dalam mencari sumber pendapatan dan tidak memerlu pilih kerja. Oleh itu, pengambilan di kalangan rakyat juga boleh dilakukan diperbaiki dan memberi kelebihan kepada negara, iaitu tidak perlu mengeluarkan bajet untuk pekerja yang bukan warga negara.
Ini juga boleh membuka peluang pekerjaan lebih luas kepada masyarakat dan menghasilkan persaingan yang sihat antara mereka. Beliau akan mendapat pengalaman baru dan menjadi lebih kreatif. Selain itu, masyarakat juga boleh menjadi sukarelawan dengan membantu petugas Barisan Harapan untuk memudahkan kerja mereka bagi mencegah dan juga merawat pesakit COVID-19. Disebabkan PKP, mereka tidak mempunyai kaki tangan yang mencukupi untuk menguruskan pesakit-pesakit ini. Para sukarelawan boleh melakukan tugas mudah seperti menjejak kendala politik COVID-19, memantau pematuhan prosedur operasi standard ke atas mereka di kuarantin ataupun di rumah. Sekian, terima kasih daripada saya, Amir bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Rahimi bin Wan Fazli. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan saudara saya. Sekarang sudah tiba masa untuk saya menghuraikan kesimpulan ini. Mengikut apa yang dibentangkan oleh rakan saya sebentar tadi, secara kesimpulannya, COVID-19 banyak mengajar kita erti kesabaran dan berfikiran matang sebelum membuat keputusan. Dan pada pandangan saya juga, PKP telah membataskan kita, namun ia juga berjaya meluaskan sepadan pemikiran kita untuk meneruskan hidup dalam norma baru. Di samping itu, kerajaan dan masyarakat juga memainkan peranan untuk membantu ekonomi dan menjaga keharmonian negara. Terdapat banyak cabaran dan cadangan untuk ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun dipanggil PKP dan sehubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah meneruskan bantuan pakej rancangan ekonomi, pakej prihatin rakyat dan inisiatif dari KWSP. Perkara ini dilihat mampu mengurangkan impak terhadap masalah kewangan. Perkara ini dilihat hanya tertumpu untuk mengurangkan kesan pengangguran dan isi rumah yang menghadapi masalah kewangan serta menghadapi pandemik ini. Akhir sekali, belia, seperti saya, perlulah kreatif dalam mencari sumber pendapatan dan tidak perlu memilih kerja. Dengan ini, peluang pekerjaan akan lebih terbuka dengan luas kepada masyarakat dan akan menghasilkan persaingan yang sihat antara mereka. Tambahan pula, masyarakat juga akan mendapat pengalaman baru dan menjadi lebih kreatif. Sehubungan dengan itu, diharapkan agar langkah yang dicadangkan dapat menjamin kesejahteraan seluruh rakyat di negara ini, khususnya terhadap golongan yang terjejas. Lanjutan daripada itu juga, melalui kaedah serta langkah tersebut akan mampu mengawal keadaan ekonomi Malaysia dengan lebih baik dan seimbang. Seterusnya, menghalang berlakunya krisis ekonomi di negara kita. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.